Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin yang saya ingin membentangkan pengenalan dan analisis sistem ekonomi. Malaysia adalah sebuah negara membangun di dunia dan melaksanakan pemasaran terbuka berorientasi negara sejak ia diperkasakan oleh rakyat pada pilihan raya umum Mei 2018. Kerajaan telah bekerja keras untuk melaksanakan pelbagai pembaharuan institusi untuk memerangi rasuah, menjaga kebebasan awam, meningkatkan kualiti tadbir urus dan memulihkan kewangan awam. Pembaharuan institusi ini bertujuan untuk memulihkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam, meningkatkan kualiti hidup rakyat dan memulihkan reputasi Malaysia di mata dunia. Usaha pembaharuan ini telah membuahkan hasil menjadikan ekonomi negara lebih berdaya tahan terhadap tekanan luar. Dunia telah melalui salah satu fasa yang paling mencabar dalam sejarah Malaysia akibat impak akademik COVID-19 ini yang telah mencetuskan krisis kesihatan dan ekonomi dalam masa yang sama. Penutupan sempadan negara, jalan raya dan rantaian bekalan ekonomi global terpaksa diberhentikan secara berkala bagi membendung penularan pandemik ini. Malaysia juga tidak kecuali daripada impak pandemik ini, namun dengan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh kerajaan dan negara kita, ia dapat mengharungi serta berjaya menarik pelaburan domestik dan pelaburan asing. Malaysia telah dilanda bencana COVID-19 pada hujung tahun 2019 iaitu pada bulan Disember. Prestasi ekonomi global pada tahun 2020 secara amnya banyak dipengaruhi oleh impak pandemik COVID-19. Pada tahun awal 2020, virus COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada ekonomi Malaysia. Walau bagaimanapun, Malaysia tidak gagal berbuat demikian, malah lebih keras untuk menstabilkan ekonomi Malaysia. Apabila kedua-dua krisis kesihatan dan ekonomi berlaku pada masa yang sama, wabak COVID-19 mendorong Malaysia ke dalam situasi yang sukar yang tidak pernah dilihat dalam sejarah negara. Perkara ini amat membimbangkan rakyat sehingga Malaysia terpaksa mengaktifkan Perintah Kawalan Pergerakan untuk semua negeri. Pelbagai perubahan terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan sejak Mac 2020 telah menjejaskan ekonomi negara. Seterusnya, ekonomi dunia mengalami kemelesetan disebabkan rantaian bekalan yang terjejas akibat pemberhentian sementara aktiviti penghilangan dan perdagangan, penutupan sempadan serta pergerakan rakyat yang terhad. Penurunan aktiviti ekonomi turut dipengaruhi oleh pengurangan permintaan pengguna dan pada masa yang sama, kadar pengangguran yang semakin meningkat. Pada tahun 2019, Malaysia mencatatkan kadar kemiskinan sebanyak 84% pada tahun 2020 iaitu berlakunya COVID-19 yang mendatangkan pelbagai impak yang besar sehingga menjejaskan golongan M40 dan B40. Mengikut laporan yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, hutang isi rumah telah mencatatkan 93% sehingga menyebabkan golongan M40 sebanyak 600,000 telah jatuh menjadi golongan B40. Lebih membimbangkan lagi, kadar pengangguran telah mencecah 5.3%. Pada bulan Mei sahaja, hal ini sangat membimbangkan pihak kerajaan sekiranya peratusan semakin meningkat. Bank Dunia menurunkan unjuran keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK Malaysia kepada 4.5% dan 6% sebelum ini. Ekonomi Malaysia pada tahun ini dijangkakan berkembang bukannya menguncuk. Pada Mac lalu sahaja, ekonomi Malaysia sudah berkembang pada kadar 6%. Menurut Belanjawan 2021, fiskal defisit disasarkan pada kadar 5.4%, namun begitu, kasar fiskal defisit yang kita peroleh adalah dalam sekitar 6 hingga 6.5%. Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz telah menyatakan kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang 800 bilion untuk menangani cabaran pandemik COVID-19 ini dengan mempunyai 8 pakej rangsangan ekonomi. Kerajaan telah merancang strategi untuk menambah baikkan pertumbuhan ekonomi dengan mewujudkan lagi pelbagai peluang pekerjaan dan perniagaan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat beberapa impak kewangan dalam menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan. Terdapat 15 kawasan atau negeri yang terkena akan impak kewangan
ini. Seperti yang kita lihat, terdapat 52.6% negeri yang sangat terkesan disebabkan PKP ini. Didapati hanya 6.2% responden yang kurang terkesan daripada segi kewangan dalam menghadapi tempoh PKP ini. Dengan penyataan carta tersebut, kita dapat lihat bahawa Sabah ialah antara negara yang tertinggi sangat terkesan akan kewangan pada tempoh tersebut iaitu 66.7%. Manakala diikuti dengan Kelantan sebanyak 65.5% responden yang sangat terkesan serta Perlis sebanyak 64.0% yang sangat terkesan dari segi kewangan mereka. Oleh itu, sekiranya kekurangan permintaan, maka bekalan akan berkurang. Hal ini mengakibatkan perbelanjaan keluar masuk ekonomi negara menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahnaf Zuhairi bin Ahmad Daud, nombor kad pelajar 2021628478. Sekarang, kita beralih pada tahap perkembangan ekonomi di Malaysia sewaktu pandemik COVID-19. Seperti yang kita dapat lihat, wabak penyakit COVID-19 telah menggemparkan dunia. Ia disebabkan kesannya terhadap sesiapa yang dijangkiti penyakit ini boleh membawa kepada kematian. Penyakit ini berasal daripada Wuhan, iaitu di China, di mana kes pertama direkodkan pada tahun 2019. Penyakit ini telah merebak hingga ke Malaysia. Apabila penyakit ini telah tiba dan kes jangkitan harian meningkat dari semasa ke semasa, kerajaan telah mengambil suatu inisiatif iaitu mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP. Kerajaan membuat PKP ini untuk mengurangkan interaksi antara orang awam disebabkan penyakit ini mudah disebarkan melalui sentuhan. Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 di seluruh negara mulai 18 Mac 2020. Perintah kawalan itu dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Antara larangan yang diperintahkan oleh kerajaan ialah larangan menyeluruh pada acara dan perhimpunan awam di seluruh negara, termasuk acara keagamaan, sukan, sosial dan kebudayaan. Selain itu, semua tempat ibadat dan perniagaan mesti ditutup, kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebaneka yang menjual barangan keperluan setiap hari. Seterusnya, penutupan semua pertubuhan kerajaan dan swasta kecuali yang melibatkan perkhidmatan penting negeri ataupun perkhidmatan yang penting seperti air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, perkhidmatan pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, kewangan, perbankan, kesihatan, farmasi, perlindungan kebakaran, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Jadi sektor ekonomi yang tidak disebutkan seperti peniaga pakaian, barangan elektronik dan yang sewaktu dengannya mestilah ditutup. Kesan utama penutupan pelbagai sektor ekonomi ialah kehilangan pekerjaan. Peniaga-peniaga kecil juga terpaksa menutup perniagaan mereka kerana tiada pendapatan yang dijana semasa PKP. Begitu juga syarikat-syarikat yang besar terpaksa membuang pekerja kerana mereka tidak mampu untuk membayar gaji pekerja-pekerja mereka. Pada tahun berikutnya, iaitu 2021, ia belum berakhir. Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. PKP kali ini akan membolehkan lebih banyak sektor ekonomi beroperasi berbanding ketika ia mula dilaksanakan pada 18 Mac tahun lalu. Pusat penjagaan kanak-kanak dan tadika swasta akan dibuka untuk memenuhi keperluan ibu bapa yang bekerja. Bagaimanapun, PKP 2.0 masih menyebabkan banyak aktiviti dan perniagaan ditutup. Susulan kes terus meningkat, kerajaan terpaksa menguatkuasakan PKP 3.0 di seluruh Malaysia termasuk mengumumkan Pelan Pemulihan Negara. Pelan Pemulihan Negara ini mempunyai 3 fasa iaitu fasa pertama, kedua dan ketiga. Pada fasa pertama, kerajaan mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown. Fasa pertama bermula selama 14 hari iaitu pada 1 Jun 2021 hingga 14 Jun 2021. Menerusi total lockdown itu, semua sektor tidak dibenarkan beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan yang akan disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN.
Hasil daripada kerajaan mengambil langkah untuk mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan dan segala inisiatif lain, kes harian semakin berkurang dari hari ke hari. Semua sektor, terutama sektor yang penting di Malaysia iaitu sektor ekonomi, mula mengambil nafas baru untuk kembali operasi seperti sedia kala. Keadaan COVID-19 di Malaysia semakin pulih dan kerajaan memutuskan untuk memasuki fasa endemik. Pada 1 April 2022, Malaysia memasuki fasa peralihan ke endemik. Hal ini dapat dicapai susulan kejayaan inisiatif kerajaan iaitu program vaksinasi COVID-19 dan sistem perkhidmatan kesihatan yang berada pada tahap yang terkawal. Okay, Assalamualaikum. My name is Zainal. So, I will continue. Pada tajuk saya iaitu 4.2, kemajuan sosial ekonomi. Pada pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan besar kepada ekonomi negara kita yang di Malaysia, dengan ringgit Malaysia yang telah susut nilai dengan ketara dan KDNK jatuh. Wabak ini juga telah menjejaskan beberapa industri utama termasuk hiburan, pasar, runcit, hospital dan pelancongan. Selain itu, banyak perniagaan juga terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial dan perintah kawalan berkurung yang menjejaskan operasi dan keputusan mereka. Selain itu, pandemik ini juga memberi kesan negatif kepada keselamatan tempat kerja dan eksploitasi pekerja asing dalam industri Malaysia. Yang seterusnya ialah ekonomi. Equity seperti yang kita tahu, equity bursa Malaysia telah jatuh semasa wabak ini melanda, dan oleh itu pelabur menjual security untuk menjangkakan kejatuhan ekonomi akibat pandemik virus. Serta equity baru muncul yang dijangka berterusan hingga Jun 2020. Negara China ialah rakan dagang terbesar Malaysia dan ekonomi negara yang terjejas teruk. Ahli langsung dan ahli ekonomi telah memberi amaran bahawa pandemik virus yang berpanjangan boleh memberi kesan yang gegasi kepada KDNK negara. Selain itu, pada penghujung Februari, Aberdia Malaysia Standard Investment turut meramalkan bahawa ringgit Malaysia akan lemah berikutan persekitaran. Ini persekitaran pandemik dan krisis politik yang berlaku di Malaysia pada tahun 2020. Pada 11 Februari 2021, keluaran dalam negara Malaysia dilaporkan merosot sebanyak 3.4% pada suku keempat tahun lalu. Di samping itu, ekonomi Malaysia yang merosot sebanyak 5.6% pada tahun 2020 mencatatkan prestasi terburuk sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Yang seterusnya ialah hiburan dan rekreasi. Pada 22 Jun, Menteri Kanan yakni Perkhidmatan Keselamatan yakni Ismail Sabri Yaakob telah berkata bahawa pawagam, teater dan acara langsung lain akan dibuka semula mulai 1 Julai dengan had 250 orang sahaja. Pada 10 Julai, Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata bahawa pusat hiburan keluarga termasuk pusat membeli belah, pusat karaoke, festival hiburan dalaman, pusat hiburan kanak-kanak dan gym kanak-kanak akan dibuka mulai 15 Julai hingga ditutup. Selain itu, semua perkara ini dibuka semula mulai hari ini. Bagaimanapun, bar dan kelab malam masih belum dibuka. Berikutan gelombang baru wabak pada Oktober 2020, Persatuan Pameran Filem Malaysia telah mengumumkan bahawa mereka akan menutup sementara semua pawagam di Malaysia mulai 2 November untuk menghalang penularan COVID-19. Yang seterusnya ialah keselamatan tempat kerja dan pekerja migran. Pada akhir Disember 2020, seperti yang kita tahu, Menteri Sumber Manusia Sarawanan Murugan mengumumkan bahawa Kementerian Sumber Manusia dan Sumber Manusia akan melancarkan aplikasi multibahasa baru untuk membolehkan pekerja tempatan dan pekerja asing memberitahu pihak kerajaan mengenai majikan yang menyediakan tempat tinggal yang tidak selesa dan ataupun tidak mencukupi serta tidak mengikuti tata cara operasi standard piawai sementara melindungi identiti mereka. Seterusnya, pada 28 Januari 2021, Menteri Kanan Keselamatan mengumumkan bahawa kerajaan akan menutup sementara kilang dan pertubuhan
dan pertubuhan yang gagal mengikuti prosedur pencegahan COVID-19 sebagai tindak balas kepada jangkitan pekerja asing. Yang seterusnya, ini pula merupakan antara kesan yang negatif. Selain itu, kes penceraian juga meningkat. Selain pada kemajuan ekonomi yang kita dapat lihat, terdapat juga beberapa kesan buruk yang berlaku sepanjang COVID-19 ini. Hal ini demikian berlaku kerana masyarakat yang mengalami tekanan dari pelbagai faktor, terutama faktor kewangan bagi pihak yang sudah berkeluarga. Oleh itu, pasangan suami isteri yang sering kali bertengkar akhirnya akan berakhir dengan perceraian. Justru mereka juga tidak dapat berfikir dengan rasional kerana berfikiran yang hanya mereka sahaja yang mempunyai masalah. Oleh itu, menurut berita Metro, kes penceraian mencecah kepada angka 77,786 dalam tempoh PKP. Yang terakhir ialah jumlah pengangguran juga meningkat di negara kita. Seperti yang kita tahu, kadar pengangguran Malaysia meningkat semula kepada 768,700 pada Jun tahun lalu, peningkatan sebanyak 4.8% menurut Perangkaan Tenaga Buruh terkini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Ketua Perangkaan Malaysia, iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahdin, berkata kadar itu direkodkan selepas Perintah Kawalan Pergerakan Penuh PKP dilaksanakan bulan itu bagi menyimbangi peningkatan kes baru COVID-19. Langkah yang diambil kerajaan juga membawa kepada cabaran untuk tenaga kerja pada bulan Jun. Akibatnya, bilangan tenaga buruh menurun sebanyak 0.5% kepada 15.3 juta pada Mei 2021. Beliau berkata nisbah guna tenaga kepada penduduk diturunkan sebanyak 0.4% kepada 65%. Menurutnya, kadar pengangguran meningkat kepada 4.8% daripada 4.5% pada Mei 2002. Menurut akhbar itu, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 5.6%. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Aiman bin Muhammad Ali. Dan nombor pelajar saya ialah 2021807878. Dan pada hari ini saya ingin menerangkan tentang kebudayaan merentas etnik. Kita sudah tahu bahawa di Malaysia terdapat pelbagai jenis etnik. Akan tetapi pada hari ini kita ingin membincangkan tentang 3 etnik yang paling terkesan semasa pandemik COVID-19. Dan etnik pertama yang ingin kita bincangkan ialah etnik Melayu ataupun dikenal sebagai bangsa Melayu. Bangsa Melayu paling terkesan semasa pandemik COVID-19 adalah kerana mereka kebanyakan mereka merupakan peniaga-peniaga kecil yang membuka gerai-gerai dan sedemikian, bahawa apabila mereka terpaksa menutup kedai dan gerai-gerai mereka tersebut, mereka merasakan ianya sesuatu yang agak menyusahkan mereka, iaitu kerana mereka sumber pendapatan mereka merupakan daripada hasil jualan daripada gerai dan kedai-kedai mereka. Itu pada bangsa Melayu. Dan kepada bangsa Cina, mereka merupakan antara bangsa yang paling terbanyak mempunyai syarikat-syarikat besar di Malaysia. Dan pada pandemik COVID-19 baru-baru ini, mereka terpaksa menutup syarikat mereka kerana tidak lagi mampu untuk menampung kos pembelanjaan mereka tersebut. Jadi untuk mengakibatkan mereka daripada berhutang, maka mereka terpaksa menutup syarikat dan bersara daripada melakukan sebarang jualan. Dan seterusnya kepada bangsa India. Bangsa India merupakan bangsa yang duduk di kawasan-kawasan estate ataupun kawasan di luar bandar.
Saya tidak bermaksud bahawa semua daripada bangsa India duduk di kawasan estate, akan tetapi kebanyakannya mereka duduk di kawasan estate dan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan ialah bercucuk tanam. Dan semasa pandemik COVID-19, mereka tidak dibenarkan untuk keluar bercucuk tanam diakibatkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan ini memberi kesan yang agak teruk kepada mereka kerana mereka tidak dapat lagi untuk menjaga tanaman mereka, dan tanaman mereka semakin hari semakin rosak, dan mereka itu merupakan sumber pendapatan mereka, dan apabila ianya tidak dibenarkan lagi, maka mereka terpaksalah mengikuti PKP. Dan apabila PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan telah ditamatkan, mereka juga memakan masa yang lama untuk pulih semula, kerana untuk memulihkan semula perniagaan mereka itu, mereka memerlukan masa dan kos yang besar, masa yang panjang dan kos yang besar untuk memulihkan semula perniagaan cucuk tanam mereka tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Muhammad Syarul Aiman bin Muhammad Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Hafiz bin Ismail dan nombor pelajar saya ialah 2021460668. Semasa wabak COVID-19 ini, dari Mac 2020 hingga Ogos 2021, 140,608 orang kehilangan pekerjaan sama ada diberhentikan kerja, peniaga muflis dan lain-lain. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, angka itu berdasarkan data Sistem Keselamatan Kerja Pertubuhan Keselamatan Sosial SIP. Kerajaan sedar betapa seriusnya keadaan ini. Oleh itu, kerajaan mempunyai niat yang baik dan prihatin untuk membantu mereka yang terjejas oleh COVID-19. Sebagai tindak balas kepada perhimpunan rakyat, salah satu tindakan kerajaan untuk menangani pengangguran adalah dengan memberi bantuan dengan membantu pihak yang diinsyurankan yang kehilangan pekerjaan. Bantuan ini adalah sebahagian daripada Sistem Jaminan Pekerjaan SIP, iaitu bantuan kewangan dan bantuan mencari pekerjaan. Dalam tempoh yang sama, Saravanan turut menjelaskan seramai 58,530 orang yang cedera berjaya diambil bekerja semula dalam sektor pekerjaan. Saravanan berkata, sejak pelancaran portal My Future Jobs pada 2020 hingga 10 September tahun lepas, platform itu telah mendaftarkan 1.13 juta pencari pekerja, mencatatkan 2.31 juta kekosongan jawatan dan 312,310 pencari kerja awam. Selain itu, ada juga yang terkekang dengan hutang dan pembelanjaan sewa. Pinjaman yang diberikan oleh bank hanyalah pelepasan sementara daripada faedah asal yang dibayar. Kumpulan wang simpanan pekerja melancarkan air citra untuk membantu mereka yang menghadapi cabaran kewangan semasa penutupan. Walau bagaimanapun, ia juga bermakna ahli KWSP mengecilkan simpanan mereka. Ekonomi merundung menyebabkan ramai orang berebut-rebut mendapatkan makanan di atas meja. Dalam keadaan kecemasan, beberapa orang telah ditangkap kerana mencuri di kedai, mengambil barang penting seperti ikan dan sayur-sayuran. Akibatnya, beberapa orang bertukus rumus menaikkan bendera putih di hadapan rumah mereka untuk meminta bantuan. Kes itu menjadi tular di media sosial. Dengan ramai yang menyertai kerajaan untuk mendapatkan bantuan, orang ramai yang tidak lagi mempunyai sumber makanan digalakkan mengibarkan bendera putih di luar rumah supaya mereka tidak dipaksa mengemis untuk mendapatkan makanan. Orang yang baik akan membantu mereka. Di samping itu, kerajaan menyediakan vaksin kepada rakyat untuk membendung penularan COVID-19 dan mewujudkan imuniti kumpulan. Kerajaan berhak menggunakan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan menjelang akhir tahun ini. Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negeri MKN mengesahkan aktiviti antara negeri itu dengan syarat mencapai 90% liputan vaksin dewasa berdasarkan data dan analisis Kementerian Kesihatan.